Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih sayang. Hai, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, selamat datang ke channel Pendidikan Islam dan Kehidupan bersama Una. InsyaAllah, pada kali ini Ustazah ingin berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan satu topik pembelajaran tingkatan 4 dalam bidang fiqh, pelajaran 16, unit 2, iaitu jenis akad dalam muamalah Islam. Jenis akad dalam muamalah Islam yang pertama ialah pertukaran. Contohnya seperti dalam urusan jual beli dan sewaan. Jenis akad muamalah yang kedua pula ialah berkaitan dengan kebajikan seperti hibah, qardu, waqaf dan wadiah. Jenis akad muamalah yang ketiga ialah perkongsian seperti musyarakah dan mudharabah. Yang keempat pula jenis akad muamalahnya ialah ejen seperti wakalah. Manakala jenis akad muamalah yang terakhir iaitu yang kelima ialah jaminan seperti kafalah dan rahnu. Mesti murid tertanya-tanya apa maksud bagi setiap istilah akad tersebut. Okey, mari kita tengok satu persatu pengertian serta contoh akad tersebut. Sebelum tu, iklan dahulu. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah sebagai tanda sokongan anda jika ilmu yang disampaikan ini bermanfaat kepada anda semua. Okey anak-anak, mari kita kupas dan bincang satu persatu pengertian dan contoh jenis akad dalam muamalah Islam. Yang pertama dari aspek pertukaran. Antaranya ialah jual beli. Apa maksud jual beli ya? Jual beli ialah satu akad pertukaran barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Contoh mudah seperti membeli makanan di kantin sekolah. Okey, yang kedua ialah sewaan. Apa maksud sewaan? Sewaan ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Contohnya seperti sewaan rumah, sewaan kereta, sewaan motosikal dan sebagainya. Okey, boleh faham ya anak-anak? Seterusnya kita lihat pula pengertian dan contoh jenis akad muamalah dari aspek kebajikan, iaitu pertama hibah. Apa tu hibah? Hibah ialah memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Contohnya seorang bapa memberikan sebuah rumah kepada anaknya. Okey, itu hibah. Seterusnya ialah yang kedua ialah qardu. Apa tu qardu? Qardu ialah memberikan hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan, faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Contohnya macam kita nak pinjam duit lah, nak berhutang dengan kawan untuk beli kegunaan peribadi. Memberikan pinjaman wang RM100 ke RM50 ke untuk kegunaan lah. Tapi dengan syarat kita akan bayar balik dengan jumlah yang sama. Kemudian kita pergi lihat pula pengertian dan contoh wakaf. Apa itu wakaf anak-anak? Wakaf ialah mewakafkan harta yang dapat diambil, manfaatnya serta kekal fizikalnya, ainnya, yang kita boleh nampaklah benda, untuk penggunaan yang baik serta bertujuan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Contohnya kita mewakafkan rumah kita untuk pusat penjagaan anak-anak yatim. Contoh mudah macam inilah. Ada seorang tuan ni mungkin dia mempunyai rumah yang banyak, mempunyai tanah yang banyak. Jadi dia sedekahkan, dia infakkan harta yang dia ada tu, lebihan harta dia ada tu untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita wakafkan tanah untuk pembinaan masjid, wakafkan tanah untuk pembinaan sekolah dan sebagainya.
Berikutnya ialah pengertian wadi'ah. Wadi'ah ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Contohnya, seseorang menyimpan duitnya di dalam bank, atau kita simpan benda yang berharga, wang ke duit tu kepada orang yang boleh kita percayai. Yang pentingnya ia selamat dan dijaga dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian dan contoh jenis akad muamalah Islam dari aspek perkongsian. Yang pertama iaitu jenis akad musyarakah. Okey, musyarakah ni, apa maksud musyarakah ni? Musyarakah ni ialah akad yang menetapkan sesuatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Contohnya ialah perkongsian untuk menubuhkan syarikat perniagaan seperti syarikat jual burger ke, ataupun syarikat kedai runcit Una Enterprise dan sebagainya. Itu contohlah, contoh saja. Memudahan doakan ustazah ada syarikat sendiri juga ya. Okey, boleh faham ya anak-anak? Seterusnya pengertian mudharabah. Mudharabah ialah akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar dapat diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara mereka. Contohnya ialah pemodal memberikan RM10,000 kepada pengusaha untuk perniagaan buah-buahan dan kadar keuntungan itu dipersetujui 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pemodal. Itulah maksud mudharabah. Berikutnya ialah pengertian dan contoh jenis akad dalam muamalah Islam dari aspek yang keempat iaitu ejen. Ejen antara contoh jenis akad yang berbentuk seperti ini ialah wakalah. Wakalah ini bermaksud mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Contohnya, Adi mewakilkan Taufik untuk menjualkan sebuah keretanya dan Taufik akan dibayar imbuhan yang dipersetujui. Jadi senang macam itulah. Maksudnya orang tengah lah yang mengurus, yang boleh atur pekerjaan yang kita minta lah untuk diuruskan. Dan yang terakhir ialah pengertian dan contoh jenis akad dalam muamalah Islam dari aspek yang berbentuk jaminan, muamalah yang berbentuk jaminan. Apa contoh jenis akad ini? Ialah seperti kafalah. Kafalah ini bermaksud jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas sesuatu transaksi. Contoh, Ali menjadi penjamin kepada Ahmad yang membuat pembiayaan daripada sebuah bank, ataupun menjadi penjamin terhadap untuk pembiayaan pembelajaran dan sebagainya lah. Harap anak boleh faham tentang perbincangan erti kafalah ni ya. Okey anak-anak, seterusnya yang terakhir ialah pengertian dan contoh jenis akad muamalah ar-rahnu. Ar-rahnu ini bermaksud menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Contohnya, Fatimah menggadaikan gelang maskar, rantai maskar kepada pihak bank bagi mendapat sejumlah pinjaman wang daripada bank untuk kegunaan mereka. Ustazah harap anak-anak fahamlah berkaitan dengan semua pengertian dan contoh jenis akad muamalah Islam. Setakat ini saja perbincangan kita. Segala pertanyaan dan persoalan bolehlah diajukan di ruangan komen nanti dalam video ini, dan ada latihan di slide video yang seterusnya, ada latihan pengukuhan kepada anak-anak untuk mencuba topik ini, topik muamalah dalam Islam, tajuk tingkatan 4. Thank you.